Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini dengan limpah dan kurnia daripada Allah, kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Jam'ul Jawami' yang tertangguh dengan sebab kedatangan Ramadan yang lepas. Jadi kita nak sambung tu muka surat berapa? Orang yang ada kitab lah. Ada kitab seorang lah. Ya? Muka 5. Kat mana tu? Atas sekali. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ke-16 qadirun, artinya yang kuasa, lawannya qadirun yang lemah. Wajib, yakni wajib pada akal yang kuasanya, mustahil yang lemahnya. Jadi apabila telah sabitlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan satu sifat namanya kudrah, ada kuasa pada Allah, maka orang yang ada kuasa itu dikatakan orang yang berkuasa. Bila ada ilmu pada seseorang, maka orang itu kita kata alim. Dengan sebab apa kita kata alim? Dengan sebab ilmu ada pada tubuh badan beliau. Kita kata alim, kalau buang ilmu tu daripada dia, maka datanglah nama ghairu alim ataupun jahilun. Maka Allah ni dia berkuasa, maka Allah itulah dikatakan yang berkuasa. Dengan sebab kita sabitkan dah sifat berkuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang berkuasa. Yang berkuasa tu kalau mengikut apa benda ni, ibarat ulama-ulama khalaf dalam bab ilmu akidah ini, dia kata sifat ma'nawiyah. Sebab apa sebut sifat ma'nawiyah? Kerana ada dah sabit sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan kita nak bilang, tujuannya supaya bila kita kenal sifat Allah, maka kita bertambah lagi yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang tak mustahak, tidak penting bilang. Hafal pun kalau tak kena gaya ini, tak boleh faedah sikit pun. Kita nak faham dan kita beramal dengan kefahaman kita itu tentang sifat-sifat Allah yang membawa kepada takwa kepada Allah, ataupun yang telah takwa semakin takwa lagi kepada Allah. Dengan kita kenal sifat Allah, bukan dengan hafal saja, kita tidak akan ditanya dalam kubur berapa sifat Allah, sifat ma'ani berapa, sifat salbiah berapa, tak ada soalan kubur. Tapi tujuan bila kita belajar, kita kenal sifat Allah, maka orang yang bersifat dengan sifat yang kamalat seperti ini, tak munasabah sekali-kali kita menyalahi segala perintahnya. Tak munasabah sekali-kali kalau dia turun hukum dalam Quran, kita pakat tinggal belaka. Tak munasabah sekali-kali kalau dia larang, kita pakat buat belaka. Kerana apa? Kerana orang ini adalah bersifat dengan sifat yang sangat sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan mengenal Allah. Nak kenal zat tak dapat, kenal sifat. Sifat sekadar yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Cara nak belajar, kau pandailah lagu-lagu mana, cara yang memudahkan kita. Orang yang mudah cara salah, belajar cara salah. Orang mudah cara khalaf, cara sifat 20, cara khalaf, tak payah balah. Tujuan bukan nak ke sifat ni. Nampak? Sifat ni tetap ada pada Allah SWT. Kita nafi pun ada juga. Tujuannya nak menambah keimanan, ketakwaan dan rasa gerung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal. Tak kenal tu orang tak takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah hamba-hambaku yang ada ilmu. Bukan ilmu lain. Ilmu maknanya dia tahu tentang kebesaran Allah, dia tahu tentang kehebatan Allah. Ilmu tu, maka dia akan takut. Ke-17 muridun, artinya yang berkehendak, yakni yang jadi segala alam dengan kehendaknya Allah. Mustahil jadi yang tiada dikehendakinya Allah. Bila Allah ada sifat kudrat, sifat iradah, sifat berkehendak, maka Allah dikatakan yang berkehendak. Kalau orang mengaji ilmu kalimah, antara masdar dengan isim fa'il itu saja. Yang kita nak zat Allah Ta'ala,
yang tidak ada dulu ke dia. Dan sifat ni bilang 1, 2, 3 sampai 20 ni ulama bilang. Nah, yang sebenarnya tak ada dulu ke dia. Nah, segala sifat Allah qadim sebagaimana zatnya. Bukan ada nombor 1, nombor 2, nombor 8, nombor 13, nombor 16, tak ada. Dia orang ni bilang kemudian tujuan nak bagi mudah. Dan kalau kita faham dah tak payah bilang, tak apa, mujur aku. Nah, macam rukun semayang zaman Nabi tak ada. Carilah hadis rukun semayang 13 perkara, tak ada. Faham tak? Dan tu kan dia bilang nak suruh kita mudah. Buat dalam bilang 13 pun bahang-bahang kali. Faham tak? Nak suruh mudah saja. Tujuan nak mempermudahkan kita. Jadi ilmu fiqh kita nak beramal pada zahir ni. Kalau haram kita nak tinggal begitu begini, nak buat, nak bertemu dengan orang, tak, macam-macam hal. Ilmu akidah, ilmu tauhid ni nak meneguhkan iman kita. Kalau hak tak beriman jadi beriman, hak beriman kau mantap iman ni. Tak, tanda kita makin beriman kepada Allah, tak, semakin hari semakin kita tak suka kepada apa yang telah dilakukan oleh manusia mutaakhirin ini yang terang-terang langgar segala perintah Allah. Kalau kita tak ada pun rasa benci kepada manusia-manusia sekarang yang melakukan maksiat siang dan malam, maka tidak ada iman langsung. Nampak? Benci perkara muka tu satu daripada iman dah. Satu daripada iman. Dan kalau tak benci, buatkan suruh pula, datanglah beramai-ramai malam ini di Padang Batu Dua, Kuantan. Nah, artis-artis terkenal. Bukan kata benci kemungkaran, panggil dah pula. Sebab tu iman penting. Mula-mula ayat yang turun tentang iman tu, cerita tentang surga, tentang neraka, tentang azab begitu gini. Dah kemah keming dah, kejak dah dalam hati para sahabat tentang balasan neraka bagi yang derhaka, balasan syurga bagi yang taat. Turun pula ayat hak ni haram, hak tu haram, hak ni haram, hak tu haram. Haram ke dia turun? Nah, dia tak turun haram dulu, masuk iman dulu. Kita Melayu ni iman tak ada. Iman tak ada tu bila kata haram, haram pula. Ni main gitu. Orang kata tak boleh, padang kita mundur ke belakang kalau nak main Quran hadis sama. Iman ada. Orang beriman tak jawab gitu. Dia jawab lagu mana? Sami'na wa ata'na. Nah, itu orang beriman. Sifat orang yang apa dah? Kami dengar dah. Dah orang ni dapat dengar, kami ikut. Nah, dan manusia sekarang mengaku Islam nak ikut dah ayat Quran. Kabur haram, dah. Bila mufti kata ni konsep-konsep seperti ni haram, TV pula dalam TV keluar, mufti mana tahu masalah hiburan, dia tahu apa. Dia main lagu tu saja. Pasal apa? Iman ada. Interview hak kaki hak berakhir hiburan, memang iman lah. Nah, cik tanya tu iman. Tu iman kata hang bagus lah. Nak kurang sikit budak-budak nak pergi. Ni tanya kaki hak kaki. Tu kata. Nah, Persatuan Pencuri Baluk umpamanya, dia mesyuarat agung. Ini contoh. Nak lantik apa benda ni pengurusi baru. Pasal pengurusi lama bantagak. Kena 15 tahun je. Nah, lantik pengurusi baru buat mesyuarat. Nah, maka dilatih orang mencuri macam dia juga ke dilatih polis jadi pengurusi? Tambah pencuri juga. Faham lagi? Jadi takut mari dengar saja, dengar balik sedaan dah balik. Minggu depan dengar pula. Nah, tetapi kemungkaran yang ada ni kita tak bertindak satu apa dua pun. Tak guna mari dengar ini ramai-ramai. Nah, ada guna. Dengar ni supaya ini kita nak cah bateri keimanan itu. Nah, bateri kita cek, bateri iman kita AAA. Bukan bateri lori. Nah, bakar dah lama mana mampu kan? Kena cah. Cah kat orang duk ngajar tu kita cah biar masuk iman. Dengar hadis berasa suka ke hadis, dengar Quran seronok dengar Quran. Nah, jadi kena beramal. Islam sekarang ditekan, kita kena tolong. Siapa yang tolong agama Allah, Allah pasti tolong dia. Nampak? Kita nak pertolongan Allah ke pertolongan manusia?
Allah tolong panjang umur, dia boleh tolong panjang umur. Manusia boleh tolong panjang umur. Bini Perdana Menteri mati. Nah, jadi Pertuan Agong sampai masa mati juga. Tak boleh panjang. Jangan main pertolongan Allah. Dan Tuhan tolong miskin pun mulia. Dan Tuhan tak tolong kaya hina. Nah, jadi Allah Ta'ala juga dikatakan yang berkehendak. Maknanya bila Allah yang berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun di atas alam ini yang dapat menghalang kehendak Allah. Tu sekarang kita tengok musuh-musuh Islam, bukan saja dalam negara, di seluruh dunia mendapat berbagai-bagai kemenangan dalam nak menewaskan maknanya orang Islam. Nah, di Palestin dia menang, di Jordan, di mana ni banyak kemenangan dia. Di Iraq, di Afghanistan, siapa? Allah kehendak. Nah, Allah masih lagi belum berkehendak nak memberi kemenangan total kepada umat Islam. Ada hikmah dia. Ada peperangan tu, ada mati syahid. Dengan ada peperangan itu maknanya dapat mengimbangkan pertumbuhan manusia itu sendiri. Ada orang kata, lu apa perang semua ni? Kalau Allah tak jadikan peperangan, maka rosak binasa alam ini. Itu baru orang bijak cakap. Orang bodoh dia kata, benda perang mau tak habis-habis. Perang tak habis-habis. Baca Quran dulu. Nah, baca Quran dulu. Allah ni dia yang melahirkan umat manusia. Dia juga yang mematikan mengikut cara dia. Sebab tu dia ada peperangan. Nampak? Yang merancangkan kelahiran dan kematian Allah Ta'ala dengan sifat kehendak dia. Sebab tu kita tengok negara yang rakyatnya ramai, Allah matikan ramai sekaligus. Negara yang rakyatnya sedikit, Allah tak buat mati ramai. Kita tengok negara sebelah Skandinavia, Iceland, Norway, Finland, Sweden. Nampak? Kematian 3 orang 10 hingga 10 orang sehari. Kita tengok India, 10,000 orang mati di India satu hari. Lepas tu banjir di India sekali mati 40,000. Nah, pasal apa? Rakyat ramai. Pasal apa mati 40,000? Pasal beranak 70,000 di India. Tiap-tiap 40,000 orang mati, 70,000 lahir. Di Iceland penduduk berapa orang? 13 orang sehari beranak. Mati 7 orang. Nah, pasal penduduk dia sikit. Penduduk 1 juta dah lepas juta. Dan kalau penduduk 800,000 orang kalau mati 10,000 orang sehari, buat macam China, macam India, macam Bangladesh, tak 15 tahun kosong ada orang. Betul tak? Ni tak percaya buka buku panduan. Nah, di Malaysia ni 7 kelahiran perempuan, 4 kelahiran lelaki. Dekat nak kiamat Nabi kata seorang beranak lelaki 50 puan. Ni semua perancangan Allah. Kalau tak ada sifat iradat dah lewat gini. Iradat yang kamalat. Nah, sebab tu kita tengok sekarang orang perempuan lebih ramai daripada lelaki-lelaki. IPT pengajian tinggi 70% puan. Nah, kelahiran ramai puan, kematian ramai lelaki. Takkan lekung mak rempit masuk bawah kena. Tak ada minum rempit. Tak. Bluli dalam lokal overdose. Buih mulut-mulut. Jarum duduk tangan lagi lelaki. Nah, tu pening pe kuda. Nampak? Duduk bawah rokoknya, bahan di bawahnya mampu gerak. Macam tu. Lelaki juga. Mati medan perang, lelaki. Biar tiada, mati tengah jalan, lelaki. Nah, amal lelaki. Begitu.
Sebab tu nak pergi ke akhir sekali perancangan Allah 50 orang perempuan, seorang lelaki. Di Terengganu tahun 2004, kalau kita laki-laki kahwin seorang saja, maka orang perempuan akan lebih 32,000 orang. Tak boleh laki menetik idea. Dah. Sebab tu bila tak ada suami ikut nitah, naluri sama ya. Sampai masa umur 17, 18, 19 dia nak pada lelaki, tidak dibimbing oleh agama, berzina. Ada bimbingan agama, beriman, tahan dengan keimanan, tak berzina. Nampak? Jadi satu lawan satu, tahun 2004 32,000 orang laki-laki perempuan tak akan boleh laki. Pada adat lah. Nampak? Kalau nak kira rasio, nisbah. Sebab tu tak boleh nikah seorang. Faham? Di Pahang lebih lagi orang kampung. Kena nikah dua belaka. Tolong dia, kan tolong kita. Tolong dia. Bila dia dah tak ada orang masuk pasal seorang sama seorang, dia berlebihan. Berlebihan nak lawan dengan siapa? Bangla. Nampak nitah. Pakistan. Macam-macam beseng. Ikut nitah, berzina. Pasal nafsu sama. Ini semua ni iradatullah, masyiatillah, kehendak Allah yang begitu terancang dengan teliti. Bahkan segala yang berlaku sekarang ini 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan bumi telah pun dirancang oleh Allah. Nampak? 50,000 tahun sebelum Tuhan buat langit dan bumi. Nampak lagi? Dan mana tahu Nabi kabur. Bukan ulama tak tahu, dia lagi ijtihad masalah ni. Dia kena hadis, kena nas. Nampak? Yang ni wajib jadi alam dengan kehendaknya, mustahil jadinya itu dengan tiada berkehendak. Ke-18 sami'un, artinya yang mendengar, lawannya yang tuli, wajib yang mendengar, mustahil yang tuli. Allah lah Tuhan yang mendengar segala perkara. Bila Allah yang mendengar, maka manusia jangan rasa boleh sembunyi sesuatu pun daripada Allah. Pasal Tuhan mendengar. Kita mendengar seketika sahaja. Sekarang dengar, keluar jauh sikit tak dengar, dekat sangat, kuat sangat tak dengar pula. Perancangan manusia untuk mengkhianati perjuangan umat Islam, Tuhan dengar lah ke? Mana Tuhan tak balas selalu? Tuhan tak ikut kita. Patutnya hak lawan Tok Guru, lawan Islam, hina Quran, hina hudud, mampukah lama? Kalau ikut kita tak? Tak. Allah tak ikut orang lain, tak ikut Nabi, tak ikut malaikat. Masa orang tolak dakwah Nabi di Taif tu, malaikat mari selalu nak akak bukit, nak rembah atas penduduk Taif biar mampu kerah habis. Allah tak benar. Faham? Tu perancangan malaikat dah boleh. Masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Faham lagi? Kalau malaikat lah yang Allah Ta'ala beri kebebasan mengambil nyawa kita, mampu habis dah hak lawan Islam. Betul tak? Dalil saat ni lah, siapa nak akak bukit, nak rembah atas penduduk kampung yang tolak dakwah Nabi, nak akak bukit batu, bukit rembah atas kampung jeng. Tak? Orang rembah bonyok dah tak perlu mampu kerah kita. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala beri pilihan pada para malaikat, hei Israel, kalau hak mana-mana rasa patut mampu lah, tak hidup seorang musuh-musuh Islam. Betul tak? Dan ni umur panjang belaka kehendak Allah. Sebab malaikat tak boleh mematikan suka-suka hatinya. Dia hanya malakul mautil ladzi wukila bikum. Dia hanya malaikat yang dilantik menjadi wakil saja. Tak? Maka wakil tak akan lawan kehendak muwakil. Ke-19 basirun, artinya yang melihat, lawannya yang buta, wajib yang melihat, mustahil yang butanya. Dua sifat ini dia berakhir sama. Wa kana Allahu sami'an basira, innahu huwas sami'ul basir. Nampak? Berakhir sama, dia sepasang dalam Quran, mendengar dan melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Nampak?
Kita sosek-sosek dalam gelap tu, Tuhan mendengar dan melihat. Allah tak payah pakai malaikat sebagai syuhad, sebagai saksi. Cukup dengan sifat melihat dan mendengar. Nampak? Tetapi Allah perkuatkan lagi dengan malaikat yang mencatat segala apa kerja-kerja kita. Padahal Allah Ta'ala tak latih apa malaikat. Kerana manusia ada yang mereka nak menafikan apa yang telah mereka kerjakan. Di hari akhirat kayak gini. Allah kata, aku dengar mu kata sekian bulan. Mana bukti? Ni tah malaikat dengar. Kaki dengar, tangan mendengar. Kulit menjadi saksi berkata-kata. Seolah-olah kalau kita tengok keadaan manusia sekarang ini, Allah itu buta. Dia sanggup buat perkara yang terang-terang haram dalam Quran, dalam hadis, buat terang-terang. Arak ni bukan kata buat kilang arak. Kita isi minyak lori arak pun kita bersubahat tanggung sebanyak mana ada botol arak atas lori tu. Kita kerja pam minyak, mari lori kasbut berhenti. Atas tu ada dalam 12,000 botol. Dan kita tukang isi minyak, dia panggil bersubahat pada perkara dosa. Dosa banyak mana? 12,000 dosa. Nampak? Tu jaga baik. Sebelum nak menjawab satu-satu jawatan, mengaji dulu. Nampak? Tanya ulama dulu. Boleh ke tak kerja ni? Kalau nak boleh, apa nasihat tuan? Itu nasihat kita pada orang yang kerja pam minyak. Orang nak pergi berzina, kita pam minyak, kita tanggung bersubahat dosa dia. Orang yang ada rumah sewa, pasangan yang belum bernikah duduk serumah, rumah sewa kita tahu dah tak nikah lagi, beri sewa, haram piti sewa. Nampak? Kita dah wasnya 2-3 bilik bosnya sewa. Ayah Haji yang ketik-ketik ulang-ulang menenggak Ayah Haji. Bosnya kata, masuk dulu Abang Haji. Makan kuih raya. Tak ada apa-apa. Dah pergi Mekah haji mabrur. Bukan mabrur. Jadi gitu. Batu ilmu penting. Sebab tu Yahudi Nasara cara nak punah Islam, nak hancur agama Islam, jadikanlah anak-anak orang Islam jahil. Cara nak jahil, jauhkan daripada majlis-majlis ilmu. Cara nak jauh, buatlah majlis-majlis yang budak-budak muda suka, supaya mereka tak dang nak pergi ke majlis-majlis ilmu. Sama ada dalam rumah, televisyen, atau buat di luar. Expo begitu ini, tandingan tu tandingan ni, biar mereka lala, maka kita dapat hancurkan Islam tu. Nampak? Kedua puluh mutakallimun, artinya yang berkata-kata, lawannya yang kelu wajib, yang berkata mustahil yang kelunya. Allah juga yang berkata-kata sesuai dengan sifat dan zatnya yang maha suci daripada bersamaan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu seumpama Allah. Bila Allah melihat Allah tidak seperti makhluk. Sempurna belaka segala sifat Allah. Sifat kita ada, tetapi kekurangan, kecederaan. No perfect. Nampak? Sifat Allah Ta'ala sempurna, kamalah. Kita melihat tak? Tapi melihat kita asalnya buta. Ni kita ada ni malam ni, buta dulu baru nampak. Masa dalam perut mak buta tu, keluar baru nampak. Kaki buta semula. Mari Tan Sri Isra'i alaihi salam, Assalamualaikum. Ayah kita hak dapat melihat jadi buta. Yang boleh mendengar jadi pekak. Yang boleh berkata-kata jadi bisu. Yang boleh bergayung, bersilap lincah, macam-macam, senyap sunyi. Seorang yang mari. Dia beri salam.
Sebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, mari malakul maut beri salam, assalamualaikum. Tengok nak tu jeng kita. Kalau mari je ke tak apa lagi. Tak, mari terapi atau surat samang boleh tahan ni sama ekor. Tak, kita kerak ekor ni sikit. Tapi mari hak ni seorang hak boleh bercakap, tak boleh cakap. Ketua boleh senyap sunyi. Ada tali pinggang hitam, taekwondo, silat gayung, nampak? Judo, boxing siang. Tak gerak. Tunggu orang mandi mari. Korek hidung, korek linga, tak kata apa. Tali pinggang hitam. Kan dia korek linga kan? Korek hidung senyap Tok Guru gayung. Tak? Tak kira. Tinggi mana pakat pun diam dia. Biar cerita. Dan ni tak mati lagi tu kalau berjoget pagi petang. Rancangan hari raya saja untuk hiburan 100 program. Tak habis ke ni? Mengingat hak muda-muda joget, hak tua-tua ada ke? Ada dalam satu rancangan dia ambil hak tua-tua 50 ke atas. Moci-moci, pokcik-pokcik. Joget depan orang ramai. La ilaha illallah. Muka dah lah uduh. Perangai pula uduh. Diperbodoh-bodohkan oleh orang jahil. Kita dah lah jahil, dijahilkan pula oleh orang lain. Dengan kebodohan kita itu, mereka dapat mengaut keuntungan daripada siaran-siaran tersebut. Dah bodoh je dia. Tergambar orang ambil gambar kamera apa semua, joget tua nak mampu. Nak rancangan hari raya punya wasat. Maaf zahir batin. Hanya kata tidak terbit rumah pasal dia kata dah 2 malam sebelum raya jangan ke mana-mana. 100 rancangan telah siap. 100 dalam radio, TV1, TV2, TV3, NTV 711, TV9. 100 rancangan. Tak masuk Astro. Tu sungguh nah. Dah tengok sedap tengok cerita Apek. Apek saja 5 movie. Nampak? Kenal tak Apek? Gitu mu kenal lah. 5 tayangan dia saja. Allahu Rabbi. Dia orang nak bagi ayat assalamualaikum. Natang mana Allah. Nampak? Memang kacau program anak beranak nak tengok TV ni nak bagi raya. Jadi karuk habis dah umat Melayu. Betul tak? Jadi karuk habis. Bukan marah tengok TV tapi tak kena pada tempat dia. Tak ada jalan dah, tak jalan dah, tak pergi dah rumah waris. Tak pergi dah. Berapa kat dia dia pula. Nampak? Hari raya bersama Anita. Hak ni bersama ni pula. Petang baru tu bit kejap. Sampai kat itu warga, ayah, main dah. Masuk pulau. Gusti raya. Berat nanah ni. Habis. Kena lebong belaka. Lalah mati kerah gitu dalam keadaan dok dang belajar ilmu fiqh, dok dang belajar ilmu tafsir, dok dang belajar ilmu akidah. Dalil sekarang ni ramai-ramai ni. Banyak kita tak tahu. Kalau kata nak tanya ilmu munazarah, ilmu makulah, ilmu apa benda ni isti'arah, nak ilmu fardu ain dak dang belajar. Enggak kita. Masa itu dicuri oleh Yahudi dan Nasara. Nampak? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cukuplah dengan tattabi'a, tak payah hatta tadkhula. Nampak? Tidak akan duduk diam Yahudi Nasara sampai kamu semua umat Islam akan mengikut cara orang-orang Yahudi dan Nasara. Sekarang kita ikut cara dia. Cakap dengan anak pun cakap cara Yahudi Nasara, tak cakap dah macam Rasulullah aja. Nampak? Pakaian pun pesen Yahudi Nasara. Hak tina pun macam Nasara, hak jatang macam Yahudi. Betul tak? Bangga pula dengan arti-arti Yahudi Nasara. Nampak? Bintang-bintang filem Yahudi Nasara kita hafal mulut. Nama anak Nabi psycho haram tak disebut. Berat kita ni, berat dah. Nampak?
Dia bukan kasar ni, passion kita gitu. Bukan kata kasar. Tak kasar mana. Nah, tok guru kita kasar lagi. Sekali kena 3 uti itu. Tapi gitu, dia akhir zaman dia kena gitu sekarang. Nah, kalau kita nitah jalan dalam keadaan sibuk, kita nitah slow, mati kita. Mesti nitah laju. Nah, nitah buat lengang, tak ada putus kaki. Ni keadaan manusia yang sungguh sibuk, tak bolehlah mengajar slow-slow. Nah, kena keras sikit. Tak keras sama. Nah, keras sama tak boleh nak pakai seluar pula. Faham sama tu. Waktu tak lain tu. Nah, dia kekin negang. Maka yang jaiz padanya itu berbuat segala alam atau meninggalkan daripada berbuat dia, maka hasilnya itu dengan 20 sifat itu, iaitu ijab. Artinya mengadakan. Allah harus saja mengadakan alam ini. Dan ni ada dah Tuhan nak mengada. Kalau Tuhan tidak mau mengadakan alam ini, tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala tidak mau mengadakan anak bagi orang yang tidak akan dapat anak. Tak ada anak. Kehendak Allah. Wah, mari doktor mana pun, doktor dia suruh ikhtiar, tak mesti segala ikhtiar kita diturut. Cuma kalau kita ikhtiar, kita ingat tawakal kepada Allah, satu ibadah. Walaupun ikhtiar kita tidak berjaya, tetapi ikhtiar kita dibalas dengan pahala. Gitu. Nah, Allah tak wajib pun menjadikan alam ini dan sesuatu pun. Dan mana dijadikan juga dengan kehendak je. Fa'alul lima yurid. Allah maha bebas berbuat apa saja yang dia nak buat. Dia tak mau buat bulan, tak apa, dah tu ada kerana dia nak buat. Dia tak mau buat bulan 2, tinggal 1 bulan. Kalau Tuhan nak mengadakan 5 bulan, mesti kita akan nampak 5 biji bulan. Betul tak? Dah mana ada dah Tuhan nak mengadakan 1 je bulan. Jadi kita tengok di langit 1 je bulan nampak. Kalau buat 3 pun mudah sokong. Faham? Tak apa tu, bukan politik. Faham? Tauhid dipanggil. Nah. Tahun raya nak ke bulan. Bila raya tak boleh. Dan i'dam artinya meniadakan. Batulah setengah kita orang mengajar bab ilmu ni dia adakan. Tak, dia ada mungkin sayuja, mungkin ma'dum ba'dal mawjud, mungkin mawjud, nampak, ba'dal adam. Tak, banyak lagi. Mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Tak, kata ulama-ulama. Semua tu kita lah, makhluk lah maksudnya. Tak, bila kita berkahwin dapat anak, kehendak Allah. Anak kita pula berkahwin dapat cucu, kehendak Allah juga. Cucu kita itu tak berkahwin, tak dapat anak, kehendak Allah tak. Ataupun tak kahwin dapat anak, kehendak Allah juga. Ada orang nikah tak boleh anak? Ada? Ada tak? Tak nikah boleh anak? Ada? Nampak lagi? Anak zina mana akad nikah? Nah, hak tanang tu teruk situ, beranak dalam lubang jambang, beranak dalam lokang, beranak dalam tandas sekolah. Nah, siapa kehendak? Allah Ta'ala kehendak. Tapi ikhtiar daripada kita. Sebab tu kita dibalas dengan segala kerja-kerja kita. Allah tak zalim. Dan Allah yang kehendak, kan tahu dah Allah kehendak dengan ikhtiar dan fikiran daripada kita. Yang mungkin zina siapa suruh? Bila muzina, Allah Ta'ala izinkan jadi dapat anak, keluar anak, tapi kamu akan dibalas. Nampak? Ada dengan tak ada ni kerja Allah Ta'ala bagi. Kita yang sedang ada pasti akan tak ada. Yang telah ada dan telah tak ada pun ramai. Tok nenek moyang kita dulu ada, tak ada lah. Jadi kita akan tak ada pula. Tak ada kerana dihilangkan oleh, akhirnya segala dalam alam ini ditakdakan oleh Allah. Yang ini dengan cara yang sesuai masing-masing, dihancurkan. Nampak? Gunung ganang pecah, berderai belaka, laut-laut menjadi kering belaka. Tak, dihancurkan segala 7 lapis langit. Nah, siapa masih ni? Tak siapa masih ni.
Sementara belum sampai masa ni menghancurkan alam ini, ni kita tolong Islam. Nah, kita tugas kita bukanlah hidup kita ni bila besar cari kerja, lepas tu buat rumah, belaki, bini, tanggung anak makan, gitu saja. Ya. Kita ada hak. Masing-masing ada hak. Kita ada hak dengan isteri kita, kita dengan suami kita, kita dengan jiran, kita dengan masyarakat, kita dengan pemimpin, kita dengan ulama-ulama, kita dengan anak cucu kita, dan kita akan ditanya daripada hak-hak tersebut. Nak saja gitu, makan gaji nikah, boleh laki boleh bini, buat rumah duduk relax dalam tu. Orang nak buat apa tak ada peduli aku nak cara orang. Nampak? Ada ramai jenis gitu. Itu bukan fitrah yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tugas. Laki-laki perempuan semua menjadi khalifah Allah di muka bumi. Iaitu orang yang menjalankan apa benda ni, hukum-hukum, kewajipan yang diperdukan, yang disuruh, yang digariskan kepada kita oleh Rasulullah. Nampak? Tidak tahu, ada orang yang tak tahu dia wajib kena beri nafkah kepada ayah dia, boleh tahu. Bila mak ayah dia miskin, dia ingat ke sunat dia beri bantuan, wajib. Mana dia tak tahu hak ayah dia yang patut dia tunaikan. Nampak? Tak tahu mana dia tak belajar. Dia tu belajar, ustaz dah belajar ilmu dia, ilmu fisik. Batu tak reti-reti. Nampak? Kalau ayah dan ibu kita miskin, tak cukup belanja, maka wajib kita tanggung nafkahnya sampai cukup. Katakan keperluan ibu bapa kita 500 sebulan, dia hanya mampu cari 400, wajib semua anak menampung 100 tu lagi. Jangan main. Nah, wajib atas anak. Dan kata sunat bila ibu bapa kita bukan miskin, mereka kaya, sunat kita beri sesuatu. Sama ada keuangan ataupun benda-benda lain, sunat. Tapi kalau tak cukup, miskin, wajib tambah sampai cukup. Nah, itu hak. Bukalah mana-mana dalam bab munakahat, dalam bab nafkah. Bab munakahat di kitab munakahat belakang tu bab nafkah. Kifayah itu akhir ke, kitab Raudhah Imam Nawawi ke, belakang tu dalam bab munakahat dia ada sebut apabila ayah apa benda ni asal kita nak berkahwin, tak ada pitih nak buat ria belanja, wajib farak, iaitu belah anak dia tu kena cari duit supaya dapat buat mas kahwin. Ke kita tak rekah? Toki kita nak nikah sangat ada witih. Wajib kata ulama anak cucu dia tu nak cari calon isteri bagi toki. Orang Terengganu panggil toki, sini panggil dia tok lelaki. Panggil dia sini. Tokmu. Boleh. Takut nak tahu, takut lain. Panggil dia sini. Grandpa. Oh, hebatnya. Sejak buka KFC ni jadi panggil grandpa, berangin. Wajib kena tanggung mas kahwin dia. Faham tak? Wajib nikah lagi. Nikah tak? Tak. Nikah tak? Tak apalah, tak dengar. Wajib kena cari calon dia dan ria belanja yang padang patut lah. Jangan dia nak hak mahal, tak boleh hak kelama kelas ni dia toki tak ada gigi, tak ada gigi juga anak dara cari. Wajib tak beri dosa. Dan ni kita kalau toki kita tua dah nak nikah lain kerana bini mati, kita bakar marah 3-4 beradik bakar bahasa gatai tua nak mampu tak reti bahasa macam-macam dia kata. Tak reti kita, tak ada hukum terus kita. Berlainan terus apa yang digariskan oleh ulama-ulama sebagai panduan. Bakar marah. Nampak? Bakar marah. Tua tu nak buat benda toki, dah buat benda menikah tua dah. Duduk-duduk surau lah pula. Nampak? Dia ajar toki dia. Dia duduk pasal malang. Faham? Bukan, ni bukan masalah tua, masalah kita Tuhan jadi semua dia mesti sepasang. Duduk sorang-sorang, hak sorang-sorang hak segong ubi. Faham? Tu duduk sorang tu. Faham tak?
Wa khalaqna min kulli syai'in zaujain. Kami jadikan daripada tiap-tiap suatu zaujain. Dia kena sepasang. Betul tak? Mana boleh duduk seorang? Sepasang. Dia sepasang belaka, rambutan sepasang, pisang dia ada sepasang, dia ada gu dia. Nah, tua bukan masalah. Masalah bating tua. Masalah dia kena duduk dua orang. Dah kalau duduk seorang, dah nak cucu tembak lagi habis dah. Ni duduk Johor, ni duduk Kuala Lumpur, ni duduk Lindung. Dah tak kira seorang. Dah kalau mati kering, dia ketik di laba mana-mana apa semua. Nah, siapa nak khabar polis nak panggil 911. Dah ada kalau ada tok muda, tok baru boleh tahan kira telefon. Nah, mati bulat gitu. Itu masalah. Dan takhliq artinya yang menjadikan daripada tadak kepada ada. Hebatnya Allah Ta'ala ni mengadakan sesuatu daripada tadak kepada ada. Nah, bila ada, maka wajib atas kita mengenal pencipta segala perkara ni. Sebab tu Tuhan jadikan langit dan bumi, ma bainas sama'i wal ard. Langit aja 7 lapis, bumi saja 7 lapis. Antara langit dan bumi tak tahu benda apa, macam-macam peseng. Nah, tujuan supaya untuk kita lihat dan mentauhidkan Allah Ta'ala, bukan saja tengok langit, hebatnya langit, tak ada tiang sikit pun, tak runtuh pun, begitu indah. Nah, sehingga kan kata pakar-pakar sains, kalau kita naik jet 1,000,000 tahun pun dah akan sampai di langit kerana terlampau jauh. Belum lagi langit yang ketujuh. Maknanya bila kita dengar lagu tu, maka sepatutnya kita mentauhidkan hanya Allah Ta'ala sajalah yang ada segala sifat-sifat kamalan, yang boleh menyelamatkan kita, menjamin masa depan kita. Orang lain tak boleh jamin masa depan, kerana seorang saja yang cipta langit yang begini indah. Nampak? Oh, tulis menjamin masa hadapan anda. Fakallah lacing. Apa anda? Tak ada orang boleh jamin. Nabi tak boleh jamin lagi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Apatah lagi kalau manusia yang durjana, yang benci kepada perkara-perkara yang didatangkan oleh Nabi. Nah, berat kita ni. Kalau kita pergi di Terengganu sekarang, dia ada tubik nombor tepi-tepi jalan 2010. Banyak tulis 2010. Dulu 734 tak ada. Khatam Quran. Ni semua ni menyebabkan kita lupa kepada pencipta kita. Kita duk agung sangat kepada manusia, kita lupa kepada yang mencipta manusia. Nampak? Kalau ibu bapa kita hormat, tapi pencipta kita tak hormat. Ibu bapa bukan menjadikan kita. Ibu bapa hanya melahirkan kita yang dijadikan oleh Allah. Oh, cakap bab hormat ibu bapa reti belaka. Dan orang ni tak sembahyang, orang ni tak mau sujud kepada orang yang ciptamu, yang dah mencipta juga ibu bapamu. Nah, dah nak mikir tu. Orang ni duduk lawan Tuhan pagi, petang, siang dan malam, dalam TV, dalam tu habis tiap-tiap hari pakat lawan Tuhan. Nah, kau dah semayang, oh hormat ibu bapa. Nampak? Saya balik mak, balik raya. Nah, semayang ni tak hormat kepada ibu. Nak keluar jalan tiup tangan ayah. Dah kau ni tak sujud ke bumi 17 rakaat sehari 5 waktu. Mana besar Allah dengan ibu bapa? Pasal buta, manusia itu buta. Bila buta, maka tak jadi kerja. Patut kalau ambil orang buta buat kerja. Tak? Tak percaya ambil 10 orang buta ambil jadi driver transnational. Hacur lebu habis kereta, kena langgar habis. Sebab tu manusia sekarang semakin semakin parah kerana mereka buta. Buta orang nak berobat tambah. Ulama-ulama lah nak tolong obat mata dia biar jadi celek. Dengar Quran, dengar hadis, dengar kalam-kalam ulama, nasihat dan iktibar dan pengajaran.
tazkirah dan ceramah, nak suruh buka minda, nak suruh celik, tak boleh jadi kelabu, tak boleh jadi buta, tak boleh dengar. Dan nak dengar dia, nak dengar nyanyi, nak tengok drama. Nampak? Daripada muda tengok drama sampai tua. Daripada muda, betul tak? Daripada umur 20 bergetah lagi ni tiap. Sampai ni tengok muka takut terus. 85 lah. Kau tengok tengah malam ngigar terus. Weh, drama lagi. Drama lagi. Tak main lagi orang nyanyi. Duk tanya. Gak itu sembang pada celah sopan. Dah baca Quran, dah taubat, dah istighfar, dah selawat, dah tak ada masa tu. Zaman muda kerja dah, turun pagi balik petang, turun pagi balik petang, hok jadi cikgu, hok jadi askar. Dah mana ilmu? Mana bukan nak masuk dalam lubang kubur lagi? Nah. Hak tu dah kerti nak jawab, hak ni dah kerti nak jawab. Jahilnya kita. Dia ingat hidup kita ni main cari makan. Pagi masuk kerja jabat, petang balik. Nah, lepas tu sokang sikit-sikit, malam lepak di rumah. Ingat gitu Tuhan buat kita. Bodoh. Kita ada tugas. Nampak? Orang buat surah, kita tukang imarahkan surah. Orang bang, kita pergi semayang jemaah. Orang cari ustaz, buat kuliah, kita pakat pergi dengar. Tu tugas kita. Ingat duduk saja gitu macam orang ramai ni. Boleh Tuhan beri rumah sutir, kereta 2 tik, duduk senyap dalam rumah. Satu taman yang ada 400 rumah, 13 orang ni semayang maghrib, subuh 3 orang. Nah, di beraya punya pasal di Mersing tau, pergi raya Kuala Lumpur, pergi rumah apa raya ni? Rumah adik 300 kilo, pergi balik 600 kilo. Diorang ngajar akidah ahli sunnah wal jemaah depan tangga rumah, tak pergi. Lepas tu nak masuk syurga, boleh? Tak layak tu. Tak layak. Imam Syafi'i dia tu yang begitu banyak amalan, dia kata aku tak layak syurga Firdaus. Imam Syafi'i dah kita dia tambah buru ni. Tak kau dah agak cetak ni. Nak perang dah lah kotor. Nak dosa banyak pula. Orang mengajar tak boleh dengar, orang nak ajar Quran tak boleh. Orang nak ajar tafsir pun tak boleh dengar, marah pula. Badan cari makan pagi petang. Sama dengan lembu, sama dengan kambing. Dak kira aku atak, orang kalau Terengganu. Tu. Golongan yang lain ni golongan lembu kambing. Kalau haji kambing. Kalau hajah kubar. Tak kira siapa-siapa. Nah, wahum kal an'am bal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti lembu dan kambing. Ayat Quran. Bahkan lebih bodoh daripada lembu dan kambing. Siapa ni? Ulaika humul ghafilun. Iaitulah orang-orang yang lalai daripada agama. Bukan kita kata, Quran kata. Nak batu berdengar tak tafsir main tajwid saja. Tajwid aja lah benda. Nampak? Ulaika kal an'am. Tutup mulut. Dah benda apa tu? Lembu kambing. Betul tak? Dia gitu. Batulah tak ada petunjuk kita Quran dan hadis yang mensyarahkan maksud-maksudnya ulama-ulama. Kita nak syarah sendiri tak pandai. Bukan baru Islam ni dia halang kita kerja berniaga dan sebagainya. Siapa berniaga tak kenal surah masjid. Dan di kuliah ni tak dang mari, seminggu ada 4 orang ustaz kita jemput ni. Tak dang ustaz, sibuk ni meeting tu gini ni naik Kuala Lumpur lah ni. Naik Kuala Lumpur. Lusa turun Jepun. Oh hebat kamu ni. Mu kerja jual, dia jual planet ke jual apa? Nah. Yang siapa tak dang mari ni apa hal ni? Nah. Kerja daripada menganggur Tuhan beri kerja. Dah kerja dah pula, naik pakak dah pula.
Tuhan beri bini, beri laki, beri kenderaan, beri rumah, beri tanah, beri sehat. Panggil sekejap aja, mari kuliah. Maghrib, isyak balik ya. Tak boleh, sibuk saya, banyak hal, begitu begini. 5 malam memang saya tak ada maghrib. Anak saya tuition. Dan malam Jumaat, bini saya tuition. Banyak hal. Jadi tak ada makna kita ni sama macam Jepun, macam Korea, macam Afrika, hak tak ada agama Islam. Zaman Nabi tu, mana-mana muka hak dalam syurga diarahkan supaya pergi panggil. Betul tak? Dah kita dah lah nak buat siapa macam tu. Seorang yang tak mari semayang jemaah, Nabi kata pergi cari. Pernah sekali Sayyidina Umar tak mari semayang Jumaat. Nampak? Maka Nabi suruh pergi turut, pergi panggil. Kenapa tak hadir solat Jumaat? Seramai-ramai penduduk Madinah, Nabi Cang tak mari hari ni. Bukan now orang main Jumaat. Penduduk Madinah masa tu 3,000 orang. Orang pergi, Sayyidina Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Rasulullah suruh tanya kenapa tak hadir Jumaat. Sayyidina Umar kata tak ada baju basah tak kering. Dah lepas tu pakai baju tak ada, aku selang ni aku telanjang tu, aku tak lebih. Cakap kau dalam pasal telanjang, tak ada baju ada selang je. Sayyidina Umar basuh tak kering. Nampak? Tu cerita dia. Kita baju bukan selang, 3 rabak. Tu laki bini 2 lari. Nampak? Macam-macam Tuhan beri keluasan hidup, kenikmatan hidup, tapi tak mengenang budi Allah. Puas hajat baru nak mari masjid, puas hajat baru nak mari surga. Apa kata kalau malam ni Allah jadikan kita kena stroke, tak boleh bangun, tak boleh cakap, tak boleh gerak, alium meleleh. Siapa nak? Tuhan boleh buat tak? Dah nampak something sangat, nampak tak reti sangat ni, nampak mahal sangat dengan rumah Allah, dengan majlis-majlis agama. Tuhan buat kena stroke, Tuhan buat kena angin, Tuhan buat berlanggar begitu begini, rumahnya bakar di api. Nak gitu? Nak? Inilah jaiz pada hak Ta'ala Tuhan kita Azza wa Jalla berbuat segala alam. Kita beri kat tu, insya-Allah. Kita sambung. Maka yang dinamai alam itu 4 perkara, iaitu di surau Taman Beserah. Taman Beserah satelit tu lah. 19 November hari Isnin. Jadi kuliah bulan depan 19 November hari Isnin di surau Taman Beserah. InsyaAllah. Dia ada beberapa soalan. Boleh sekejap baru sejam baru. Tak? Baru sejam baru. Boleh setengah jam lagi? Dia gini, kalau kuliah kita panjang, patut orang yang ada kerja, ada masalah, dia boleh keluar. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Biasa berlaku. Bukan terwajib bila duduk, wajib kena duduk sampai habis. Anak duk tunggu di klinik apa semua, duk tunggu situ, akhir-akhirnya ustaz kat kena datang tak reti lagi. Boleh bangun, boleh keluar, tak ada masalah. Simple, cukup mudah. Jangan rasa tertekan, yang kata ni guna orang yang tengok pula dia ni keluar balik, mesti kita kata ni ada kerja dan sebagainya. Mudah tak? Jangan kata udah orang ni mana balik dah habis tak reti bahasa semua. Jangan kata gitu. Cukup mudah. Tak? Kita nak baca sejarah, ada orang nak lebih sikit, mari jauh-jauh. Tak? Ada makan tak pengusi? Ada tak? Ada tak? Kita panjang sikit. Tak ada, dia baca pendek je lah. Jalan dia, masalah saya ialah anak saya keluar rumah tanpa izin saya dan suami kerana ingin bebas. Yang menjadi kesalahan saya ialah ia telah menjadi jahil dan hanyut dengan kawan-kawan yang menyesatkan.
Berbagai usaha telah saya lakukan tapi gagal. Cara lembut dan kasar juga tidak berhasil. Apakah patut saya biasa membiarkan dia walaupun hati saya sedih? Dia juga sentiasa meyakinkan saya bahawa dia telah meninggal tabiat buruknya, tetapi dia tetapkan tak nak balik rumah. Suami saya telah menolak dia sepenuhnya, tidak akan menerimanya lagi. Saya tidak berdaya kerana dia tetap anak, seburuk mana pun. Saya sangat takut awil mengingatkan dosa dan api neraka kerana balasan daripada Allah. Namun anak perempuan saya masih tidak insaf dan kembali ke pangkuan keluarga. Dia tidak setuju dengan cara didikan ayahnya yang berpegang pada hukum dan menjaga aurat anak-anak agar tidak melanggar perintah Allah. Apa yang patut saya dan suami lakukan? Patutkah kami membuangnya sebagai anak? Adakah ini satu ujian atau musibah yang menimpa? Bolehkah kami berputus asa padanya? Wassalam. Baik, masalahnya anak perempuan keluar daripada rumah kerana nak kepada kebebasan. Tak, ini bukan masalah dia ni seorang, masalah ramai orang sekarang. Tak, bukan sedikit. Dalam kampung hak jenis lagu ni ramai. Cuma bezanya tak ramai yang keluar terus tak balik-balik. Hak paling ramai keluar dan balik ikut suka hati. Ini paling ramai. Nampak? Keluar bebas ke sana kemari dengan bapak jatang apa semua, dengan rambut dak bertudung, dengan pakai seluar ketat, dengan pakai baju yang mendedahkan aurat. Hak tu yang paling ramai. Nah, hak ni tak balik ke rumah. Jadi dia kata, patutkah berputus asa? Tak patut berputus asa. Nampak? Jangan berputus asa. Allah Ta'ala tidak jemu daripada mendengar doa kita. Ingatlah. Nak, kalau kita lemah dah daripada ikhtiar dengan bangsa zahir, ikhtiarlah dengan bangsa batin, iaitu kita ada satu senjata batin, doalah. Biarlah hari-hari pun, nampak? Kerana Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Anak kita, jangan buang anak. Jangan doakan dengan benda yang tidak baik. Dia sekarang duduk dalam keadaan tak baik dah, kita doa juga dengan tak baik. Dia mampu lah kat mana-mana. Ada ke? Ayah lagu tu. Tak. Ada kata, aku dah halal muai susu kopek aku. Kata mak pula. Kawan tu dah lah jadi mak rempik dah alih rumah, dah halal pula susu. Dah halal susu nyanyi lagi dia. Tak. Lagi pula kena laknat dia. Jangan kata lagu tu. Nah, dari segi zahirnya, terus kita berikhtiar. Ikhtiar jangan putus. Ikhtiar yang tidak berjaya tetap dibalas dengan pahala. Ingat, satu ibadah. Ibadah tak mesti duduk atas tika semayang. Nah, kita ikhtiar nak membaikkan hal anak kita sendiri adalah dipuji oleh syarak. Jangan putus asa. Nah, habis cerita mati. Dia gitu. Walaupun kita tak boleh nak cakap dah, tak mau dengar dah, banyak lagi sembahyang hajat tiap-tiap hari. Allah tak mau beri kepada kita 10 tahun, 20 tahun. Nah, Nabi Nuh alaihi salam selama 450 tahun berdakwah kepada kaum ni. 450 tahun. Bukan 4 bulan. Nah, teruskan usaha. Nah, tak ada masalah. Sentiasalah berusaha. Allah ni tak jemu daripada permintaan kita. Kita yang jemu daripada beribadah pada dia. Teruskan. Nah, doa malam-malam tak payah. Jangan berhenti. Bila kita berhenti, Allah Ta'ala tak suka. Kita tak minta kepada Allah, Allah marah. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan perkenan. Tapi tak mestilah hari ni. Kadang-kadang ada hikmah daripada sebab kealpaan kita di masa lalu. Maka Allah uji kita dengan anak menjadi liar. Nah, dan kalau kita kaji memang kita salah. Kita ada silap dulu. Nah, anak kita tak didik dengan ajaran agama daripada kecil, tapi setelah dewasa. Nah, silap kita juga. Jadi kita tanggung. Allah nak supaya kita tebus kesalahan kita. Allah datangkan kita sedikit kesusahan, anak dah balik rumah. Sabar dan berusaha. Nampak? Sabar tu satu pertolongan yang paling kuat. Nombor 2, semayang hajat. Nampak? Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sembahyang dan dengan banyak sabar dan sembahyang. Jangan putus asa. Anak kita jangan buang. Jangan kata kadang-kadang makan saka aku siapa bila. Jangan kata gitu. Nah, dia dah lah melakukan perkara-perkara dosa, kita pergi kata dak apung dah pula, lagi teruk dia. Nah, jangan putus asa.
Ada hikmah belaka. Bolehkah Tuan katakan kepada kami, apakah boleh kita makan makanan yang dimasak oleh lelaki yang lembut? Mana ulok ni? Lembut perwatakannya saja, solid juga sikit. Lembut meliputi segala-gala, maksudnya pakaian sama macam wanita, rantai leher dan segala barang kemas dia pakai, dan lenggoknya juga mengancam. Yang kedua, apakah jika isteri meninggal dunia, harta milik yang jadi harta pusaka atau milik suami dia je, atau sama macam suami dia mati? Daripada pencinta bulan. Ni bukan pencinta bulan ni, pencinta maknya ni. Baik, laki-laki yang lembut, jenis lembut, dia buat mari syaitan sini dua. Hak pertama lembut di segi gayanya lah lembut, tapi pakaian laki-laki. Tak, yang kedua lembut serba-serbi, pakaian puang, cakap puang, beralat solek pula dengan rata dengan subang. Ha ni bukan lembut orang panggil. Nampak? Ha ni maknya dah hak ni. Nah, hukumnya maknya dah. Lelaki lembut ni harus pada syarak. Kerana ni yang dikatakan pondan yang diharuskan dalam Islam. Dia sebenarnya bukan pondan, dia lembut, jenis lembut, bukan khunsa. Khunsa dia ada dua alat. Khunsa iaitu orang yang ada dua kemaluan. Man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan, tu khunsa. Ni lembut jenis lembut, lembut sikit kan. Nah, jadi dia masuk, kita boleh makan, apa salahnya? Orang kafir masuk, kita boleh makan, syarat apa yang dimasak tu daripada bahan yang halal. Tu imam masak tapi telinga babi celup tepung, umpamanya, tak boleh makan juga. Nah, bahan yang halal, orang kafir masak harus makan. Bukan masalah sembelih, masalah masak. Tapi sekarang kalau orang kedai kapi memang najis lah banyaknya, puyuk-puyuk dia. Nah, masuk dengan minyak babi, minyak apa, haram lah kita pergi makan kedai orang kapi. Nah, tak ada masalah laki-laki lembut. Nah, ini daripada ciptaan Allah. Ahsani taqwim. Nah, tu orang cerita. Comel ciptaan Allah. Bukan umbek jalan gini lembut sikit. Nah, saya ada kawan yang jenis lembut sikit lah. Bukan kita nak cari orang lembut dah. Tak, dia ni jenis lembut. Dia kerja tukang masak. Tukang masak. Jatuh hotel yang taraf 5 bintang. Bukan 5 bulan, 5 bintang. Dia lembut sikit, cakap lembut, jalan pun ada hawa lembut sikit. Anak 11. Faham lah tu kan? 11 tak silap. Dia dulu dia pakai motor, atas henda 2, dalam raga 3, atas lampu belakang 6. Sungguh lembut tapi sebelah. Ada seorang kawan tu, Allah, misal je macam dengan gat skuter. Lama orang jual abak kuat, beli among. Pagi-pagi 21 T telur ayam serama. Anak 2. Nak mana ni iradah Allah, kehendak Allah. Nah, tak ada salah dia masuk dia aku. Jadi tu imam boleh. Jadi tu imam. Nampak? Boleh. Jadi imam tak ada masalah. Yang tak boleh khunsa tu. Khunsa baru boleh, martabat dia rendah sikit daripada laki-laki. Yang kedua ni pondang ni. Orang lelaki pakai yang perempuan kena laknat. Maka fasik. Di sisi agama fasik. Nampak? Tuhan buat lelaki walaupun lembut tak apa, jalan lembut kerana itu ciptaan Allah. Tapi jangan tukar pakaian dengan pakaian yang bukan jantina kita. Tak boleh. Dia ada kawan pesen jenis bukan pondang ni, dia pakai baju lelaki belaka jenis sesek lembut. Lembut belaka. Naik motor 2 orang gendong, lembut ni. Masih nak mana gitu tangan. Nampak? Nak kan ni bukan dia buat. Baru ni ada satu pertandingan badminton lah. Di Kuala Terengganu. Jadi pada hari itu pertandingan antara mana tentera askar lah, tentera askar Melayu, pasukan badminton melawan dengan satu pasukan nama apa. Pasukan ni orang lembut-lembut belaka, sesek pondang-pondang belaka. Menang pondang main badminton. Menang dia semeh berapi.
Yang suka pula orang tengok tu dia dia panggil kat tepi tu, jaga line. Vampire Pontianak kan. Hak tu Pontianak tu. Lensman. Lensman pun pandang juga dua orang. Lembut, jenis lembut, pakai laki, jenis lembut. Nah, bila bola out, apa orang apa selok. Bila bola masuk, kita Allah tak boleh tengok. Ni bukan nak jadi cerita betul ni. Cerita betul. Bukan kita ngayat tau. Nak cerita. Jadi janganlah bila kalau kita lembut sekalipun jangan tukar pakaian lelaki dengan pakaian perempuan, jangan. Itu ada hadis yang Tuhan laknat. Lembut nak kan semula jadi Tuhan buat. Tak, ada perempuan jenis kasar. Tak, kurang patutnya lembut, dia jadi kasar. Nak, siapa dak kadang ini untuk lelaki je kau. Jadi kalau orang fasik makanannya halal harus kita makan. Cuma sebagai sunat kita makan daripada orang yang takut pada hukum Tuhan sebaik-baiknya. Nah, makanan halal belaka orang fasik dan orang yang taat pada Allah. Nah, maka sebaiknya makan orang yang taat dan ada sifat takwa. Keadaan manakah orang wanita yang aktif bekerja, kaki siku ke bawah, dan aurat dalam rumah bersama dengan ipar duai dan yang menetap bersama-sama dalam rumah. Baik, aurat perempuan Islam di hadapan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi dia panggil, laki-laki yang ajnabi, iaitulah sekalian badan kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Nampak? Itu kaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab 4. Nah, nampak muka saja dan dua pergelangan tangan. Maknanya kaki kena pakai stocking lah. Melainkan di dalam rumah maka tidaklah, dan dimaaf tak pakai stocking, dan dimaaf menyelok lengan untuk membasuh pinggan dan sebagainya. Dia panggil aurat waktu bekerja. Nampak? Jadi kita selok lengan nak basuh tangan kerana duduk serumah. Nak ipar ada, nak pakai lengan panjang sama nak basuh tangan pun ni. Nak basuh pinggan lagu mana dah ipar ada. Kata dia masuk dalam aku nak basuh pinggang. Nah, takkan nak basuh pinggang apa basuh dengan baju. Jadi kata setengah ulama dimaaf sising, sekat lengan tak sampai kat siku. Sising lengan basuh pinggang. Sising lengan kerana nak masuk. Maka kelihatan lengan ni oleh ipar yang duduk serumah dimaaf. Faham? Dan direngang. Begitu juga buku lali dan ke bawah. Kerana ipar dia ni tak ada duit, terpaksa duduk rumah, numpang rumah abang suami kita lah. Nah, dengan kita jadi adik ipar dah pula. Jangan siapa nampak betih, nampak beha. Ni ada duduk serumah dengan abang ipar, dengan kakak ipar sabik, kembang gantung itu ala tu bik. Nah, adik ipar tengok nampak? Jadi lain macam itu haram. Nampak tiuk, nampak kepala bau dalam rumah. Dalam rumah kena pakai baju juga. Kena pakai tudung rambut. Nampak? Tapi dimaaf lengan, dimaaf dan kaki sedikit ke bawah. Nampak? Nak tutup lebih baik kerana nak memudahkan. Islam ni bukan agama nak menyempitkan. Oleh kerana terpaksa duduk serumah, dimaafkan sedikit. Al-umuru iza daqat ittasa'at. Kaedah Imam Syafi'i kita, perkara-perkara itu bila tersepit sangat dilonggarkan sedikit. Bukan longgar siapa aja terlorah terus kain, longgar sikit. Tak sekadar mana darurah. Faham tak lagi? Keluar-keluar rumah tu pakailah stocking. Banyak lagi orang kita dah bawa isteri, bawa atas motor. Dalam kereta boleh tahan kira, bawa atas motor. Lepas tu naik duduk, bini naik duduk, selok kain nampak putih. Balik daripada kuliah, kereta suluh kot belakang, nampak labu putih bini kita. Komang sepanar tu. Kita pakai serban ekor serta. Dalam kitab, dalam raga mutu kitab tafsir, komang sepanar. Tak boleh nampak aurat gitu. Kau tengok kot belakang, pakai seluar lah jalan. Apa hukum bersentuhan antara suami isteri ketika ada wuduk? Adakah batal wuduk tersebut? Kerana saya ada dengar bahawa Saidina Aisyah bersentuh dengan Rasulullah, tetapi baginda meneruskan salat tanpa berhenti daripada salat. Harap dapat beri penjelasan. Sedikit saja penjelasan kerana masa lewat dah, dan soalan ni banyak dah jawab masalah ni. Masalah sentuh ketika wuduk batal atau
berlaku ijma' di kalangan ulama, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Nampak? Maka yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqh, dan begitu juga Imam Syafi'i sendiri, bersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan walaupun suami isteri, jika ada wuduk membatalkan wuduk. Nampak? Batal wuduk. Dan kenapa mazhab lain ada yang mengatakan tidak batal? Kerana Sayyidah Aisyah ini memang sungguh hadis ini sahih. Yang hadis kucuk itu bukan hadis sahih. Itu tak dijadikan dalil. Hadis Nabi kucuk isteri kemudian terus pergi semayang, hadis itu bukan hadis sahih. Hadis sahih Sayyidah Aisyah berbangun dalam keadaan tengah malam di rumah Nabi, Nabi sedang semayang, teraba-raba dalam gelap, terpegang kaki Rasulullah. Bila pegang kaki Rasulullah tak berhenti pun semayang, terus semayang saja, menunjukkan tak batal. Katanya mazhab ulama-ulama yang mengatakan tak batal. Ulama-ulama yang mengatakan batal, mereka tidak berdalil dengan hadis ini, mereka berdalil dengan ayat Quran, aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh akan perempuan. Maksud perempuan yang maknanya sah nikah dengan kita, yang bukan daripada mahram. Nampak? Dipakaikan ayat Quran. Kenapa tak pakai hadis ni? Kerana hadis ini adalah hadis yang muhtamal, yang boleh kita tanggung dengan dua maksud, sama ada pegang kaki Rasulullah tu berlapik ataupun dengan tidak berlapik. Kalau berlapik tak batal lah wudu, kalau tidak berlapik batal wudu. Maka boleh ihtimal, boleh tanggung. Bila boleh tanggung, maka didulukan akan ayat yang soreh, iaitu aula mastumun nisa. Ini menceritakan tentang batal wudu, bukan cerita masalah jima'. Jima' depan dah, wa in kuntum junuban fatahharu. Tapi yang ni masalah au jaa hadum minkum minal ghaid aula mastumun nisa, atau kamu kentut dan kencing ataupun berak batal wudu, atau sentuh perempuan. Bukan masalah junub. Junub depan tu dah, fatahharu, ndaklah kamu mandi. Sentuh perempuan sini maksudnya lamastum. Nampak? Isim fa'ala dengan wazan fa'ala. Ihtimal dengan makna fa'ala, iaitu lamastumun nisa, lamasa maknanya menyentuh. Dan pada hadis yang mengatakan sentuh di sini maknanya iaitulah antara laki-laki dan perempuan dengan persentuhan yang tidak berlapis. Jadi kerana itulah berlaku khilaf. Jadi kalau kita nak beritahu kepada orang, inilah pandangan mazhab Syafi'i, iaitu menggunakan nas ayat Quran, iaitu ayat aula mastumun nisa. Mereka yang pakai ayat hadis Siti Aisyah pegang kaki Nabi ditolak oleh ulama-ulama Syafi'i, dia tak pakai, sebab tu berlaku khilaf. Jadi tak ada masalah. Orang yang dia bermazhab Hanbali dan Malik dan Hanafi, diikutlah, dia pakai hadis ni. Orang yang ikut pendapat ulama Syafi'i pakai batal, tak ada masalah. Pada ketika darurah, ayah nak ambil wuduk, dimaafkan tak batal, dengan syarat tidak sengaja. Macam di tengah nak tawaf, dan sebagainya. Senang aja benda ni, benda khilafiyah. Kemudian akhir sekali, kuliah bulanan yang berbahagia Datuk Ismail Kamus pada 29 bulan 10 hari Isnin selepas solat maghrib, dan Tuan Guru Haji Muhammad Baki pada 2 bulan 11 Jumaat lepas solat maghrib juga di Masjid Cendrawasih. Jadi kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita bersambung lagi dan berjumpa dengan panjang umur dan murah rezeki di surau Taman Berserah pada bulan 11 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi